Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Mahmud annahu sami'a Itban bin Malik الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاء سلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال الرجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال الرجل منهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ini riwayat daripada Mahmud bin Ar-Rabi'. Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi. Kata Mahmud bin Ar-Rabi', dia kata dia pernah dengar satu orang sahabat Nabi yang bernama Aitban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, tuan-tuan, Aitban bin Malik ini sahabat Nabi, dan dia ni disebut dalam hadis ni wa kana mimman syahida badra. Dia ni bukan sahaja sahabat Nabi, tapi dia adalah sahabat yang ikut sama dengan Nabi dalam perang Badar. Perang Badar ni dahsyat, sebab dia perang yang pertama dalam Islam, berlaku pula dalam bulan puasa. Zaman awal Islam, orang Islam tak ramai, jadi siapa yang Islam pada masa tu sanggup ikut Nabi pergi perang, Allah tak lupa dekat mereka ni. Allah tak lupa dekat mereka. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah naik angin, dia pernah marah dekat seorang daripada sahabat Nabi yang merupakan ahli perang Badar. Umar sudah naik angin, sudah marah dekat dia. Nabi SAW bila dia tengok Sayyidina Umar marah dekat sahabat yang ahli Badar ni, Nabi kata, ya Umar, wa ma yudrik. Nabi tegur on the spot, dan Nabi tegur Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, apa hal dengan hang ni? La'alla Allah qad ittala'a ala ahli badrin. Dia kata, dia ni orang yang marah ni, dia ni ahli Badar, dia ikut aku dalam perang Badar. Hang tahu tak depa ni yang kata ahli Badar ni Allah Subhanahu wa taala tengok depa. Depa ni golongan manusia yang Allah pandang depa. Dalam bahasa kita kata Allah bagi muka kat depa. Allah tak lupa ahli Badar ni, sebab mereka tolong Nabi waktu Nabi susah. Bila Umar nak pergi marah dekat sahabat yang ahli Badar ni, Nabi SAW tegur on the spot. Lala tu juga Nabi tegur. Nabi kata, apa hal hang ni? Ini ni, orang yang hang marah ni ahli Badar, Allah pun pandang mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata, i'malu ma syi'tum. Allah kata kepada ahli Badar, kepada orang-orang yang ikut Nabi dalam perang Badar, Allah kata dekat mereka, i'malu ma syi'tum. Hampa nak buat apa buat. Ini lesen besar. Ini lesen besar. Allah kata dekat mereka, i'malu ma syi'tum. Hampa berasa nak buat apa, hampa buat. Punya istimewanya ahli Badar ni. Dan mereka ni, mereka tak akan buat benda yang Allah larang. Walaupun mereka dapat lesen besar, mereka tidak salah guna lesen itu. Cuma Nabi SAW kata, ahli Badar ni Allah kata dekat mereka, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa hampa nak buat. Faqad wajabat lakumul jannah. Tuhan kata pasal apa? Pasal sudah wajib syurga tempat kamu. Allahu Akbar. Kalau begitu sekali kedudukan mereka pada sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa Sayyidina Umar nak duduk marah-marah mereka ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia dengar Nabi tegur dia macam tu, dan Nabi kata pula, hang tahu tak mereka ni ahli Badar, Allah bagi muka dekat mereka. Allah kata, buatlah apa hampa nak buat, tempat hampa ada dah dalam syurga.
Bila Nabi kata macam tu, kata Ali bin Abi Talib yang riwayat hadis ni, dia kata fadama'at aina Umar, dua-dua mata Umar meleleh yang mata. Sebab dia terharu, dia begitu sekali Allah Subhanahu wa taala bagi kemuliaan kepada orang yang bersama Nabi di dalam perang Badar. Waqala, dan kata Sidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, dia kata Allah dan Rasul lebih tahu tentang kemuliaan mereka ni. Dia pun tekan brek, tarik handbrake, habis. Tidak ada lagi nak marah-marah kepada ahli Badar ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada Aitban bin Malik, dan Aitban bin Malik ini salah seorang daripada ahli perang Badar. Kata Aitban, dia kata kuntu usalli li qaumi bi Bani Salim, dia kata aku ni imam kepada kaum aku Bani Salim. Kaum dia ni nama Bani Salim. Dia kata dia imam mereka, semayang dia jadi imam. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar fayashuqqu alayya jtiyazuhu qibala masjidihim. Aitban kata masalah saya ni satu, dia kata dekat Nabi, antara rumah saya dengan masjid tempat dia duduk pergi jadi imam ni, di antara tu ada kawasan wadi, kawasan lembah yang kalau hujan jadi lecah, jadi becak, jadi nak pergi tu jadi susah, dia kata. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain riwayat Muslim, dia kata apa? Aitban ni pula pada masa tu sudah kena sakit mata. Yang sakit mata dia ni melarat sampai dia jadi tak nampak tengok. Tak totally blind, tapi masalah dia nak bergerak, dia nak pergi ke sana sini, jadi kacau dengan sakit mata dia ni. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu, dia kata dekat Nabi, inni angkartu basari, dia kata ya Rasulullah, mata saya ni ada problem, mata saya ni tak nampak tengok, jadi rabun teruk, dia kata. Wa innal wadi allazi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar, antara rumah saya dengan masjid saya duk pergi jadi imam pula ada kawasan wadi, kawasan lembah, kalau hujan memang susah. Fayashuqqu alayya jtiyaz, jadi benda ni menjadikan susah saya nak pergi sampai dekat depa. Fawadittu annaka ta'ti fatusalli min baiti makanan, dia kata kalau boleh, dia kata dekat Nabi, nak minta dekat tuan mai rumah saya nak minta tuan semayang di satu tempat di rumah saya, attakhidhuhu musalla, tempat tuan semayang tu saya nak jadikan musalla, tempat saya semayang. Saya imam, selalu saya duk pergi jadi imam di sana, tapi lah problem mata kacau, mata duk jadi rabun, tengok tak nampak. Lepas tu pula rumah saya nak pergi masjid ada kawasan wadi, kalau hujan saya lagi susah nak pergi. Jadi pendek ceritanya, saya mungkin nak kena semayang di rumah. Saya nak minta tuan, dia kata dekat Nabi, kalau boleh tuan mai rumah saya nak minta tuan semayang di satu tempat. Tempat tuan semayang tu saya nak jadikan tempat saya semayang. Yang ni dalam Islam dia panggil tabarruk. Tabarruk, mengambil berkat. Mengambil berkat ini boleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Bahkan sahabat Nabi, kalau tuan-tuan baca hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi hijrah dari Mekah pergi ke Madinah, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Isteri Abu Ayyub nanti duduk masak. Dalam tempoh masa Nabi duduk di rumah mereka tu, isteri Abi Ayyub nanti duduk masak, bawa pergi bagi Nabi makan. Bila Nabi makan ni,
Abu Ayyub duk tengok tu Nabi makan tu. Pinggan Nabi guna untuk makan tu, Nabi ni dia nanti makan sampai habis. Dia tak pernah tinggal walau sebiji nasi, walau satu, dia tak tinggal, dia akan habis. Dan kalau makanan itu berkuah, dalam hadis tu cerita, kalau makanan itu berkuah, Nabi SAW dia nanti palit. Tahu palit? Tadi jumpa sahabat seorang daripada Seremban, dia kata, mai Seremban tak tahu kot palit-palit ni. Dia nanti buh jari, dia nanti sapu kuat atas pinggan tu. Dia panggil apa lagu bahasa surat, palit tu dah cukup cantik sebut. Dia nanti palit. Nabi dia nanti palit tu, kuah-kuah duduk dalam pinggan tu, dia nanti palit, dia nanti jilat makan. Nabi ni manusia yang tak akan membazir makanan. Kawasan yang jari Nabi palit tu dilihat oleh Abu Ayyub. Abu Ayyub lepas tu dia akan sapu dengan jari dia di kawasan yang Nabi sapu tadi tu, dia bubuhlah mulut dia. Yang tu dia panggil tabarruk, mengambil berkat atas diri Nabi SAW, yang tidak ada khilaf di kalangan ulama mazhab apa pun. Semua kata Nabi SAW pada hujung rambut sampai hujung kaki penuh keberkatan, penuh keberkatan. Kalau dansat kita nanti baca hadis lagi, cerita macam mana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in berebut nak ambil rambut Nabi. Nabi bila gunting rambut ni tak dan jatuh atas tanah pakat pinduk, tak ada ambil. Nak ambil simpan walau sehelai rambut Nabi, kerana rambut itu penuh keberkatan. Tapi benda ni dia hanya apply kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan jangan duk tengok ni tok guru ni duk main mengajar, dia minum gelas lagi, main duk pepak gelas tu, jangan. Yang ni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil khususiyah, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Itban bin Malik dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia habaq dekat Nabi, nak minta tuan mai rumah saya semayang satu tempat. Tempat tu saya nak jadikan la attakhizuhu musalla, saya nak jadikan musalla tempat saya semayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar hajat Itban, Nabi jawab sepatah aja. Nabi kata sa'af'al. Okey, Nabi kata saya akan tunaikan hajat ini. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Kata Itban bin Malik, esok aja, tak ada nak nanti 2-3 hari, tak ada nak nanti seminggu, esok saja. Pecah-pecah siang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dah di rumah dia. Nabi mai di rumah dia, wa Abu Bakr radhiyallahu anhu mai, Abu Bakar escort mai sekali di rumah Itban bin Malik. Fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azintu lah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai rumah Itban, Nabi minta izin nak masuk. Tuan-tuan, ini ada hadis ni, tuan-tuan, dia adalah satu panduan kehidupan. Satu panduan kehidupan. Kita baca satu hadis word by word, every word yang ada di dalam hadis itu, dia setiap word itu ada pengajaran dia. Bila Itban minta Nabi mai rumah dia, Nabi tunai hajat, itu ada. Bila Nabi sampai di rumah dia, fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta izin. Nabi minta izin dulu, dah sampai minta izin, bolehkah saya masuk? Fa'azintu lahu. Itban kata sila mai masuk. Falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Nabi masuk first Nabi tanya, Nabi kata, Tuan Itban nak minta saya semayang tang mana? Nabi tak mau buang masa. Masa ni cukup berharga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk hang jemput aku mai, nak suruh aku semayang di tempat hang. Nabi terus tanya tang mana. Tak duduk lagi, tanya dulu tang mana. Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalliya fih. Dia pun tunjuk
di sini ya Rasulullah, nak minta tuan sembahyang tani, dia kata. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara. Nabi pun pergi berdiri, tang Aitban tunjuk tu, Nabi takbir. Allahu akbar. Dalam syarah hadis dia kata apa? Nabi sembahyang duha. Nabi sembahyang duha di rumah Aitban bin Malik ini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan takbir, wasafafna wara'ah. Sahabat yang ada ni, Aitban, Sayyidina Abu Bakar, yang ada ni, wasafafna, pergi duduk belakang Nabi, saf, sembahyang bersama dengan Nabi. Daripada sini satu kefahaman dapat kita ambil bahawa sembahyang duha boleh dibuat berjamaah. Dia macam tu. Hadis ni dia macam tu. Bila kita baca, kita istinbat hukum yang ada dalam tu. Apa benda yang ada dalam tu? Oh, sembahyang duha. Oh, sembahyang duha boleh buat berjamaah? Boleh. Begitu. Fasalla raka'atain summa sallam. Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi bagi salam. Wasallamna hina sallama. Dia kata bila Nabi bagi salam, kami pun pakat-pakat bagi salam, kata Aitban bin Malik dalam hadis ni. Fahabastuhu ala khazirin yusna'u lah. Bila habis, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak minta diri, nak balik. Aitban kata, tuan, ada masak sikit, tuan makanlah sikit. Adab, dia masuk main adab dalam hadis tu. Bila kita jemput orang main rumah, takkan balik dengan rengkung kering begitu aja. Bawa keluarlah teh-teh, biskut-biskut pak sagi mayat ke apa, bagi sikit, bagi makan. Bila Nabi habis, Nabi nak balik, Aitban bin Malik kata, tuan, orang perempuan ada buat makan sikit khazir. Khazir ni masak kuah daging khazir, makan sikit, dia kata. Nabi pun duduk, adab. Nabi SAW bila orang pelawar, Nabi tak menghampakan dia, Nabi pun duduk sat. Fasami'a ahlud dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Cerita Nabi mai di rumah Aitban ni, mula orang duk bercakap. Mula duk bercakap. Betul nampak Nabi tadi. Oh, dia pergi rumah Aitban. Aitban habang kata dia panggil Nabi mai. Benda tu spread. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pi rumah Aitban bin Malik. Fathaba rijalun minhum hatta kathura ar-rijal fil bait. Pakak mai meneru rumah Aitban ni. Fathaba ni pakak bukan mai seorang, mai meneru. Pakak mai meneru di rumah Aitban ni. Pasal apa? Pasal dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mai rumah dia. Begitu. Baik. Faqala rajul minhum, bila mai ramai ni, dia jadi cerita Makcik Kiah ni, dia ada kat luar ni. Nabi dah sembahyang dah, Aitban jamu dekat Nabi makan kuah daging. Dia pamai, dia pakai ada kat luar rumah ni, pakai duduk sembang. Dalam pada sembang tu, kata dalam hadis ni, faqala rajul minhum, seorang daripada ramai-ramai ni sudah cakap, suara derah dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ni, dia kata ma fa'ala Malik. Dia kata Malik kita ni mana pi? Ma fa'ala Malik, apa Malik ni buat? Ni kita semua pakat duk ada di sini. Hang ada ni Malik ni mana? Malik. Siapa dia ni? Dia ni salah seorang daripada orang kampung tu. Nama dia Malik bin Dukhshum, nama dia. Rupanya dia ni sudah jadi bahan gosip dalam kampung. Sudah jadi bahan gosip. Orang duk bercakap perihal dia. Seseorang ni sudah up cerita ni. Dia kata ma fa'ala Malik. Mana dia Malik bin Dukhshum ni? La arahu. Aku tak nampak dia pun. Ni semua duk ada ni, tengok. Pak Long ada, Pak Lang ada, Pak Cihat ada, semua ada. Malik tak ada. Mana dia ni? Mana pi Malik ni? La arahu. Aku tak nampak dia. Faqala rajul minhum, seorang lagi pula kawan Makcik Kiah, dia kata apa? Zaka munafik. Dia kata Malik ni munafik. Dia paku buah sebiji. Tuan-tuan, nampak ni perangai ni pada dulu dah ada. Perangai tak ada kerja, lepas tu nak pergi. Ini daripada dulu. Nama kata manusia ada perangai ni. Mai kerana dengar Nabi mai rumah Aitban, tapi mai dah tak ada apa boleh.
Pergi bawa keluar satu cerita tak ada pasal-pasal ni. Pergi sebut nama satu orang, pergi sebut nama Malik bin Durshum. Lepas tu pergi kata, dia ni apa hal tak pernah nampak dia ni. Hak seorang lagi pula tambah haji nama tu. Tambah kuat atas. Dia kata apa? Zaka munafiq. Dia kata Malik bin Durshum ni, dia ni munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Dia ni tak boleh pakai punya orang. Dia ni bukan dia mau dekat Allah dan Rasul. Dia tak suka kepada Allah dan Rasul. Nampak tuan-tuan? Yang ni dia panggil jarum karat. Yang ni yang buat lingkup masyarakat ni, geng ni. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar. Nabi duduk dalam rumah, Nabi dengar. Nabi keluar mai kat depa. Nabi kata dekat depa ni, la taqul zalik. Nabi kata jangan cakap lagu tu. Jangan hang piduk rosakkan nama kawan hang sendiri. Hang jangan piduk bagi jahanam reputasi dia. No, Nabi kata jangan buat macam tu, jangan cakap macam tu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi kata bukankah hampa tahu yang kata Malik bin Durshum ni dia orang Islam. Dia mengucap la ilaha illallah, dia orang Islam. Apa hal yang hang piduk bercakap kata dia munafik, piduk kata benda-benda tak elok dekat dia? Kalau hang mengucap hang Islam, dia pun mengucap, dia pun Islam. Nabi tegur. Kata dia ni pula ni, geng yang duk gosip ni. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Dia kata ya Rasulullah, okey, bab ni Allah dan Rasul lebih tahu, lebih kenal siapa dia ni. Wa amma nahnu fa wallahi, dia kata la nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqin. Oh, dia pedarah lagi di depan Nabi. Dia kata apa? Dia kata bab ni Allah dan Rasul lebih tahu. Malik bin Durshum ni orang macam mana. Tapi nak habaq dekat Tuan, kami tetap kata wallahi dia ni munafik. Oh, kasar tuan-tuan. Kasar. Nabi, dia argue Nabi. Dia lawan apa yang Nabi kata. Dia kata itu kami tak campur lah, Allah Rasul lebih tahu. Tapi tang kami tetap kata dia ni munafik. Pasal apa? Pasal cakap-cakap dia pun menggambarkan dia munafik. Dia kata lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila dia ni pi pederah pi kata macam tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Nabi kita no, aku nak beritahu dekat hangpa satu orang bila dia mengucap la ilaha illallah dan dia mengucap tu dengan niat satu je, dia nak cari keredaan Allah, Allah akan mengharamkan dia daripada dibakar selama-lama di dalam neraka. Maksudnya kalau dia ada salah silap, dia akan masuk neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Apabila satu orang mengucap la ilaha illallah, satu kalimah yang ringan, satu kalimah yang orang tak Islam pun boleh sebut, la ilaha illallah, senang saja sebut. Tetapi kalimah itu kalau diucapkan dengan niat yang tulus kerana nak cari keredaan Allah, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia masuk sekadar untuk nak menebus dosa, lepas itu dia akan ada tempat di dalam syurga. Nabi SAW kata macam tu. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, dia kata qala Anas bin Malik, bila dia dengar hadis ni, kata dia fa'ajabani hadzal hadis. Anas kata Allahu akbar, dia kata hadis ni power betul-betul menyebabkan aku rasa kagum dengan Islam ni. Anas kata a'jabani, betul-betul aku rasa takjub dengan hadis yang aku dengar ni. Semata-mata kerana ucap la ilaha illallah, dia dapat protection daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu libni, Anas bin Malik kata dekat anak dia kata uktubhu, dia kata kat anak dia, hang tulis hadis ni.
Hadis yang kita baca tadi itu, Anas bin Malik bila dengar, dia kata dekat anak dia, uktubhu, hang tulis ni hadis ni. Fakatabahu, anak dia pun tulis. Pasal bagi dia, bagi Anas bin Malik, hadis ini terlalu power. Menceritakan kata apa? Dengan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah pelihara orang ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia melihat setiap orang yang bersyahadah itu, setiap orang yang menjadi Islam itu aset untuk Islam. Nabi ini seorang pun dia sayang. Nabi SAW bila saya kata orang tu Islam, Nabi sayang, Nabi tak mau kehilangan dia. Di saat kita nanti baca kitab cerita murtad. Murtad ni apa? Tinggalkan Islam. Nabi tak mau dengar benda macam ni. Kerana bagi Nabi SAW, setiap orang Islam ini aset untuk agama. Kita hari ni tak. Kita hari ni nak bagi orang keluar daripada kita. Dia ni jahat, dia ni munafik, dia ni. Lain-lain tinggal kita seorang. Hak bagus ni kita seorang, hak baik ni kita seorang, hak betul ni kita seorang. Orang lain semua tak betul. Kita punya sikap ni macam tu. Bukan kita nak mempertahankan orang yang mengucap la ilaha illallah. Sebaliknya kita hari ni kita punya style piduk buang orang sampai kita ni Islam ni makin kecil. Maka akhirnya tidak ada kekuatan, maka akhirnya lemah, maka akhirnya kita dibuli di dalam dunia ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang pertama apa dia? Nabi melihat setiap orang yang bersyahadah itu aset di dalam Islam. Penting, perlu digembor iman dia, perlu dijaga dia, perlu kita make sure dia bersama dengan kita. Yang kedua, kita juga wajib menghargai setiap orang Islam. Wajib kita hargai. Tuan-tuan, sikit sebanyak perbezaan pendapat, tak sependapat, tak sepahaman, settle buang. Jangan letak dia macam orang kafir, sedangkan dia Islam. Dia duk main semayang sama dengan kita, satu qaryah dengan kita, duk sembah Allah Tuhan sama dengan kita. Dia pun duk baca hadis Nabi SAW, Nabi kita dan Nabi dia. Pasal apa yang kita pergi duk bergaduh? Kita tidak ikut Nabi SAW. Yang ketiga, elakkan daripada jadi pertelingkahan dengan sebab perpecahan itu. Elak daripada bertelingkah dan berpecah, kerana itu melemahkan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, jadilah orang yang sentiasa bersedia untuk mendengar kita ni. Be a good listener. Kurangkan bercakap, banyakkan mendengar. Banyak hak duk jadi huru-hara dalam masyarakat kita lah ni pasal apa? Dengar sikit, cakap banyak. Lingkup. Bagi masa kita nak jadi good listener, kita nak dengar. Yang kelima, sentiasalah berlapang dada. Tuan-tuan, nak cari punca, nak jadi bergaduh ni, tak gaduh cari dalam taman kita, tak gaduh cari dalam qaryah kita, dalam rumah kita pun kita boleh bergaduh. Kalau nak cari punca bergaduh, selalu berlapang dada. Yang keenam, pastikan kita ikut Allah, kita ikut Nabi, dan ikut orang yang mengikut Allah dan Nabi SAW. Selamat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pernah sebut dulu, orang putih kata apa? Masjid Fahim ni, dia kena masuk orang putih. Orang putih kata apa? Dia kata, we are very good lawyers for our own mistakes. Kalau kita buat salah, wah, kita is a very good lawyer, kita mempertahankan salah kita. But we are very good judges for the mistakes of others.
Oh, kalau orang buat salah, kita lah hakim yang duk jatuh hukum kat dia. Benda ni tak mau, tuan-tuan. Benda ni tak mau. Itu sebab orang putih kata lagi. Putih ni pun banyak kata. Before you speak, listen. Sebelum kita nak bercakap, dengar. Dengar dulu. Jangan pergi duduk serbu. Before you speak, listen. Before you write, think. Sebelum kita nak start tulis apa, fikir dulu. Before you spend, earn. Sebelum kita nak spend, nak belanja duit, make sure kita ada kerja, cari duit dulu. Before you invest, investigate. Saya tak pasal-pasal 2 hari lepas nak kena report dekat commercial crime. Dia pergi bubuh nama kita duduk dalam satu telegram group. Saya ingat setengah dalam masjid ni pun dapat. Dia bubuh nama kita dalam satu telegram group. Macam skim cepat kaya. Bos 1,000 dalam masa 6 jam dapat 14,000. Ni main kasang. Jangan sekali buka main tanya, ustaz boleh add saya tak? Jangan. Tengok nama saya buat dalam tu juga. Saya duduk scroll tengok duk ada berapa ribu orang dia buat dalam tu. Wih, kawan-kawan kenal pun duk ramai dalam tu. 1,006 jam dapat 14,000. Oh, lepas tu kawan yang dah bubuh 1,000 pakat pergi beratok dekat ATM. Jolok-jolok 14,000. Ya Allahu Akbar. Tu apa? Statement apa dia panggil? Print out yang tunjuk kata duit withdraw tu. Snap masuk dalam WhatsApp, dalam Telegram group tu masuk. Ini dia dah dapat 14,000. Cik, buat duit macam kipas duk pegang lagu tu. Ini sudah jadi Pak Mantelo. Kita pun dah rindu Pak Mantelo lama dah ni. Dia mai balik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lepas tu dia mai pula bubuh 5,000, nanti dapat 20,000 kah? Nanti oh, tuan-tuan. Tak tahu benda tu betul ke, tak betul ke, whatever it is, benda yang jenis cepat kaya ni, hak geng mula nanti dapat. Dan setiap orang yang buh 1,000 dapat 14,000 ni, dia akan buh balik 5,000. Dia buh 5 dapat balik, dia akan bubuh balik 10,000. Dia akan lepas tu hilang semua. Tapi geng hak lambat, hak ujung tu, buh tu buh kena terus. Jadi dia main psikologi ni, dia main psikologi orang ni. Dia kata ni cepat gaya ni baru lagi ni. Hang duk bubuh, hang awal hang mal lepas lah. Dia duk sumbat buh. Dia tak tahu dia bukan awal, dia dah hujung dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tulis pula dalam tu. Dia kata terima kasih banyak-banyak tuan admin. Cantik time saya tengah sesak benda ni mai. Mudah-mudahan Allah berkati tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang putih kata apa tadi? Dia kata before you invest, investigate. Tengok saya dulu, betul ke macam ni? Kalau betul, satu dunia ni tak buat kerja, pakai domain yang ni saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Before you criticize, wait. Sebelum kita nak kritik, wait. Dia kata sabar. Fahami situasi dia dulu, fahami keadaan dia dulu. Saat lagi kita pergi kritik-kritik, dia berdaya balik main muka kita. Malu boleh, sakit pun boleh. Seorang putih kata apa? Before you criticize, wait. Before you quit, try. Dia kata sebelum kita nak quit, nak tarik diri, nak withdraw, tak mau nak join, try, cuba dulu. Dia kata. And before you retire, save. Dia kata sebelum kita nak pencen, make sure kita ada saving untuk hari tua kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda macam ni tak lari daripada yang diajar oleh agama kita, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan kita jaga hubungan silaturahim di antara sama-sama kita. Tolonglah pakat-pakat kita bagi orang Islam kuat balik, dan Islam kuat balik
supaya kita dihormati di mana-mana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat pada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 138. Muka surat 138. Tuan-tuan, dia kata sejahat-jahat orang yang mati kena bunuh itu ialah orang yang murtad. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man baddala dinah faqtuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa yang tukang agama dia, barang siapa yang murtad, hukumnya bunuh. So orang yang murtad dan dijatuhkan hukum bunuh, inilah kematian yang paling tak cantik di dalam dunia ni, iaitu orang yang telah Islam kemudian dia menjadi kafir dengan sebab i'tiqadnya yang membawa kepada kufur, ataupun kelakuannya yang membawa kepada kufur, ataupun perkataannya yang membawa kepada kufur. Sekali lagi saya tipi detail dia. Murtad boleh jadi dengan 3 cara. Satu, bil i'tiqad, ingat dalam hati. Sekali lagi nanti terang. Yang kedua, bil qawli, cakap boleh jadi murtad. Sekali lagi kita tengok contoh dia. Yang ketiga, bil fi'li, dengan perbuatan. Kita buat satu benda boleh jadi murtad. Salah satu ataupun dua atau tiga benda ni kita pergi buat, habis Islam kita rosak. Sekali lagi dia nanti terang. Maka murtadlah dia yang secara i'tiqad, secara perkataan ataupun secara perbuatan kufur itu menyebabkan dia jadi murtad. Baik, yakni kembali dia kepada kafir. Maka orang yang murtad itu jika tiada taubat dan tiada kembali dia kepada Islam, maka hukumnya ialah bunuh. Dia kata murtad ni jenayah yang paling dahsyat. Meninggalkan Islam ini satu jenayah yang paling dahsyat. Allah cukup murka dekat orang yang tak mau agama dia. Allah cukup murka. Dan kematian mereka itu adalah sejahat-jahat kematian, seperti mana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Ghalib qal ra'a Abu Umamah ru'usan mansubatan ala daraji masjid Dimashq. Faqala Abu Umamah kilabun nar syarru qatla tahta adimi sama. Diriwayatkan daripada Abi Ghalib, kata dia, telah dilihat oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat itu ialah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia tengok beberapa kepala orang yang mati diangkat tinggi di atas tangga masjid di negeri Damsyik. Dia kata Abu Umamah Al-Bahili, dia sahabat Nabi tuan-tuan. Abu Umamah ni dia ada satu hadis, tapi hadis tu dhaif. Cerita tentang Abu Umamah ni, dia satu hari dia menjumpa Nabi. Dia minta Nabi nasihat dia. Nabi pun nasihat dia. Lepas tu Nabi tak jumpa dia setahun. Setahun tak jumpa dia. Dia pergi ke tempat lain. Selepas setahun dia balik mai, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi macam Nabi tak kenal dia. Abu Umamah Al-Bahili dia tanya Nabi. Dia kata, hal ta'rifuni ya Rasulullah? Dia kata, tuan tak kenal saya ke? Nabi kata, siapa ni? Dia kata, ana Al-Bahili, saya Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili. Nabi kata, pasal apa ni? Dia kurih. Setahun tak jumpa kurih. Skinny ini maksudnya tinggal tulang dengan kulit, mata cengkung masuk dalam. Nabi tanya dia, ni pasal apa ni jadi macam ni? Sakit ke? Apa ke? Kata Abu Umamah Al-Bahili, dia kata apa? Dia kata sejak daripada jumpa tuan hari tu, saya puasa hari-hari. Dia kata, tuan-tuan, dia minta Nabi nasihat dia. Nabi nasihat dia, dia kena karan tu. Dia kena karan tu, dia jadi dia tak maulah apa pun, dia kira nak buat ibadat ya. Kurih.
Dia kata hari-hari puasa, malam aku tak tidur, dia kata aku semayang. Oh, Nabi kata dia jangan macam tu. Nabi kata dia jangan macam tu. Itulah dia mai hadis tu. Nabi kata apa? Kalau nak puasa Isnin Khamis, kalau kuat lagi tambah 3 di tengah bulan, ayyamul bid, 13, 14, 15 hari bulan, tengah bulan, bulan Islam. Kalau kuat juga lagi, Nabi kata puasa yang paling kuat ialah puasa Nabi Daud, alternate day. Hari ni puasa, esok buka, tulat puasa, tunggu tu, alternate day. Cerita sampai hari-hari hang nak puasa ni jangan. Nabi kata hadis itu dhaif, tapi berkaitan dengan Abu Umamah Al-Bahili. Baik, so Abu Umamah Al-Bahili ni dia pergi satu masjid di Damsyik. Damsyik ni di mana tuan-tuan? Di Syria, Dimashq. Dia pergi tengok anak tangga nak naik masjid tu, ada kepala orang yang dipancung, yang dicucuk pada satu kayu, dia pergi letak di anak tangga nak naik tu. Macam ni punya keadaan dia sudah tengok. Baik, bila dilihat oleh Abu Umamah yang demikian itu, maka berkata Abu Umamah akan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata dia, anjing neraka itu adalah sejahat-jahat orang yang kena bunuh di bawah 7 petala langit ni. Dia tengok kepala-kepala orang yang kena pancung, yang kena cucuk di kayu, duduk sandang di tangga masjid tu. Dia kata ini semua anjing neraka. Dia kata anjing neraka ini adalah seburuk-buruk orang di bawah langit yang ada ni. Ia memberi isyarat kepada orang yang dilihatnya, kepala mereka itu dihina oleh orang-orang. Dihina ia daripada dunia sampai ke akhirat. Bermula hina di dunia ini, tidaklah apabila sudah mati itu terus dimandi, terus dikapan, terus ditanam dengan segeranya, dan dengan beramai-ramai menghantarnya ke kubur. Orang lain kalau mati, dia ada mandi, dia ada kapan, dia ada semayang, bawa pergi ke kubur tanam. Ini kerana murtad, dihukum pancung. Dah pancung, tak segera diuruskan dia, kepala dia dicucuk di kayu, disandang di tangga-tangga masjid. Dia kata habislah, ini penghinaan, ini mati yang hina. Atas dunia sudah hina, akhirat esok lagi lah pula. Pasal apa? Pasal mati murtad. Begitu. Tetapi orang yang kena bunuh kerana murtad dan kafir itu, dihina orang akan tubuh badannya dan kepalanya sebagaimana anjing mati, dan juga di akhirat esok hitam mukanya. Itu dia. Itu kata Abu Umamah Al-Bahili. Apabila dia pergi di masjid Damsyik, dia tengok ada kepala-kepala orang yang dipancung, yang dicucuk kepala dia letak di tangga masjid. Bila tengok macam tu, dia kata Allah, dia kata kesianlah dekat puan-puan ni, mati dihukum bunuh kerana murtad. Atas dunia sudah hina, akhirat esok lagi lah pula dia kena seksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ni nak beritahu apa? Nak beritahu sangat tak elok murtad ini. Dia nak abang yang tu. Baik, masalah sebaik-baik orang yang mati itu iaitu orang yang kena bunuh. Cerita murtad sebelum tu. Murtad ni apa tuan-tuan? Murtad ni juga disebut sebagai riddah. Ra dal ta marbutah, riddah. Murtad ni daripada perkataan Arab irtadda. Irtadda, yartaddu, irtidadan. Apa maksud dia? Maksud dia beralih daripada satu tempat ke satu tempat. Irtadda, daripada balik kiri pergi balik kanan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syaraknya, dia kata murtad ni maksudnya ialah tukar daripada agama Islam ke agama lain. Itu asal kepada perkataan murtad. Dan benda ni disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Allah sebut tentang hal murtad ini. Yang tu tuan-tuan balik saja buka sendiri, tengok surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Baik, murtad boleh jadi dengan perbuatan atau perkataan ataupun dengan i'tiqad hati, ingat dalam hati. Contoh yang dikatakan murtad dengan perbuatan. Contoh, saja-saja tak pasal-pasal pergi sembah Tok Kong. Walaupun berlakon, walaupun main-main, jatuh agama. Dia ditawarkan berlakon, watak dia pergi sembah berhala.
Pergi sembah Tok Kong. Dia tanya berapa bayaran? Dia kata yang ni pelakon tempek aja, pelakon tambahan aja. Sekali syuting kami bagi 200 lah. Jadi siap, dia kata. Jadi siap. Dia pun pergi berlakon, pergi duduk sujud di depan berhala. Walaupun dia berlakon, murtad dia. Islam cukup jaga. Soal akidah ni Islam cukup jaga. Tak boleh. Satu. Yang kedua, murtad dengan perkataan. Contoh, mulut bercakap. Dia condemn Islam. Dia condemn agama Islam. Dia condemn. Contoh, dia kata apa? Oh, dia kata kalau nak ikut betul-betul Quran hadis ni, dia kata hampir naik unta, tak usah naik kereta. Cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Dia melawak ke, dia main-main ke, ataupun dia bercakap tu sungguh-sungguh ke, murtad. Tak boleh. Kita tak boleh condemn agama kita. Tak boleh. Kalau kita condemn agama kita, macam mana kita nak orang hormat agama kita? Tak boleh. Jadi orang yang bercakap, yang cakap dia tu condemn ajaran yang ada di dalam Quran, dalam hadis, murtad. Yang ketiga, murtad bil i'tiqad, dalam hati. Contoh apa? Dia duduk saja-saja, dia duduk fikir, betul-betul Tuhan ni ada sungguh ke? Dia pergi ingat macam tu, murtad. Tak boleh. Tak boleh. Dia pergi ingatlah hati. Walih tengok kanan, walih tengok. Daripada kata ada raqib atid ni. Dia duduk main macam tu. Dia boleh murtad bil i'tiqad. I'tiqad hati dia. Ada orang tanya, kata, Ustaz, saya kadang-kadang dia duduk main macam ni, Ustaz. Dia tanya, saya kadang-kadang saya tak ada niat pun, tapi kadang iblis syaitan ni betul, Ustaz, dia duduk main kat saya. Macam mana, Ustaz, saya murtad ke? No, lawan balik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia main juga, Ustaz. Astaghfirullahalazim. Mengucap balik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal iblis syaitan, dia sudah sumpah depan Tuhan. Dalam Quran cerita, iblis syaitan sudah sumpah di depan Tuhan. Dia kata apa? Fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat tu dia main selepas cerita apa? Cerita Allah jadikan Adam. Allah kata usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Iblis tak mahu. Iblis tak mahu. Iblis kata apa dekat Tuhan? Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, engkau jadikan aku daripada api. No way. Macam mana aku nak pergi sembah Adam yang dijadikan daripada tanah? Takabur. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala buang dia daripada rahmat Allah. Dan iblis pun tak apa. Okey, tak apa. Dia kata, okey, fine. Kalau orang Allah cakap, okey, fine. Cuma dia kata nak minta satu. Dia kata dekat Tuhan, apa dia? Fa bi'izzatik. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran. Dia nak minta kat Tuhan tu, dia puji Tuhan dulu. Iblis ni. Pasal apa? Pasal dia tahu Allah ini Tuhan Rabbul Alamin. Dia tahu, tapi dia takabur. Dia start permintaan dia tu dengan fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Dia kata, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan pastikan aku sesatkan keturunan Adam ini semua sekali. Dia kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau, anak cucu Adam ini yang ikhlas sungguh, saya tak boleh buat apa kat dia. Tuhan kata kat dia, go ahead, jalan, hang boleh buat-buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana tu dia tak akan lepas kita. Iblis syaitan dia tidak akan lepas kita. Itu sebab dia peduk viral mai kat kita ni 2 hari daripada hantar mai apa dia, video Nabi Melayu ada pula dah ni, Nabi Melayu.
Reporter pergi dekat dia, pergi kat dia, dia kata ni, tuan betul kat tuan ni Nabi? Ya kata betul. Siapa tanya saya? Duduk lawan tu pula. Dia tanya dia, kata ada kat dalam Quran ni cerita kata tuan dilantik sebagai Nabi. Dia kata ada, tu baca surah je. Dia pun jangan. Lepas itu saya pergi interview geng hak ikut dia ni. Ni hak ikut ni. Pergi tanya dia kata, you orang punya Nabi, you orang pun tak pernah tengok. Dia kata, kami Nabi kami. Macam ni punya boleh sembang, boleh buat video, boleh duk bagi kat kita pergi tengok. Tuan-tuan, ini apa fitnah apa ni nak jadi ni? Akhir zaman ni. Fitnah apa nak jadi ni? Kecelaruan, kekelamkabutan, keserabutan yang Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni time kita. Kita duduk main masjid, kita duduk dengar ayat Quran, kita duduk dengar hadis Nabi. Tuan-tuan, generasi kita, anak kita, cucu kita esok ni, cicit kita esok ni, kalau panjang umur, alam ini duk ada lagi, selamatkan mereka daripada benda hak duk jadi ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini fitnah dahsyat menjelang akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita duk baca hadis macam-macam, kita tak pernah terbayang dia nak main macam ni. Nabi SAW kata apa? Akhir zaman ni, di antara benda nak jadi ni apa dia? Fitnah main ni sampai dia seumpama malam yang kelam, ka qita'il lailil muzlim. Nabi guna perkataan tu, seperti malam yang kelam, tak nampak apa. Kita duduk berdiri tang ni, kawan kita duduk depan tu, jarak 2 meter depan kita, kita tak nampak dah, kelam, gelap, tak nampak jalan kebenaran. Kita tak tahu nak talar pikuk mana ni. Duk tak tahu ni nak pikuk tu ke pintu, nak pikuk ni ke pintu, nak pikuk ni ke pintu. Kita tak tahu, gelap yang segelap-gelapnya sampai tak nampak 1 meter di depan, tak nampak apa dia. Nabi kata akhir zaman dia akan mai keadaan ni, keadaan di mana manusia ni sebelah pagi dia beriman, menjelang petang dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata benda ni timai. Ni baru duk mai tuan-tuan, baru duk mai. Barulah kita bila tengok baru kita relate balik dengan hadis yang kita duk baca. Allahu Akbar. Tuan-tuan, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan ni macam mana nak jadi? Apa nak jadi dengan depa ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa punca murtad? Apa punca ni duk jadi murtad ni? Apa punca? Daripada kajian yang orang buat, nombor 1, kerana jahil agama. Allahu Akbar. Tuan-tuan, benda ni very fundamental, benda ni sangat basic. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, full stop. Boleh pergi duk sembang kata ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad ni, boleh duk sembang lagi. Apa ni? Cerita Nabi Muhammad ni khatamun nubuwah, Nabi penghabis ni, satu benda yang budak kafir pun tahu. Budak kafir tahu kata Nabi Muhammad ni Nabi penghabis. Video kita hak tua ni pergi duk dengar kata ada lagi Nabi duk hidup lah ni, Nabi Melayu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pasal apa ni jadi macam ni? Pasal apa? 1, jahil. Sampai benda yang basic, sampai benda yang fundamental, sampai benda yang asas pun tak habam, tak digest benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, pasal apa ni orang Islam duk murtad ni? Pasal kawan. Kawan ni, Allahu Akbar, mempengaruhi dia. Apa kawan dia kata betul semua, sedangkan kawan tu tak betul. 3, pengaruh media massa. Kalau hari ini dengan internet tak terkawal benda ni, kita duduk bilik kita, anak kita duduk bilik dia, handphone dia boleh akses satu dunia. Tuan-tuan, nak tahan anak tak bagi pakai handphone, boleh buat zaman dah ni? Tak boleh. Dulu nak kena pergi buka
desktop, nak kena pergi buka laptop, no, love phone saja, duduk dalam poket saja. Boleh akses satu dunia, tuan-tuan. Dia boleh masuk pergi mana-mana negara, dia boleh masuk pergi mana-mana website, dia boleh Allahu Akbar. Kalau hak dia masuk tu hak betul, selamat. Kalau hak dia masuk tu hak tak betul, habis. Yang keempat, kesempitan dan kemiskinan hidup pun boleh murtad. Miskin, melarat, tiba-tiba pula terabai. Institusi Islam tak nampak dia, tak nampak dia. Dia susah, tuan-tuan. Dia nak makan pun tak ada. Institusi Islam tak nampak dia. Pihak satu lagi mai cari dia. Benda ni duk jadi, tuan-tuan, duk jadi. Dia mai cari dia. Dia mai dengan approach kasih sayang. Dia mai dengan approach kasih sayang. Mai pegang belakang. Tanya, abang duduk di mana, abang? Abang sekolah lagi ke, kerja dah? Saya start PKP tu saya tak pergi mengaji, mana dah? Oh, abang kerja kan? Tak kerja. Abang duduk di mana? Saya rumah ni tapi saya tak pernah balik dah. Balik rumah duduk kena maki dengan mak ayah. Macam ni. Dia pada nampak dah, budak ni boleh tarik. Okey, tak apa. Abang nak ikut saya. Jom, saya nak bawa pergi satu tempat. Bawa pergi belanja makan dulu, bagi duit dulu, bagi nombor telefon kat budak ni. Abang nak ambil apa Nokia bodoh satu. Apa-apa abang ni, abang call saya. Call aja dandan sampai. Akhirnya apa, tuan-tuan? Akhirnya tak payah paksa, tak payah duk kempen banyak-banyak. Dia kata apa? Dia kata, abang, dia kata balik ke kawan tu, abang adalah abang saya dunia akhirat. Ambil, cantik. Suruh apa boleh ikut daripada itu, tuan-tuan. Kerana kesempitan, kemiskinan, kemelaratan hidup pun ada yang murtad. Kelima, kerana pasangan yang nak dikahwini. Kan kita sebut gazet untuk kuliah malam ni, bulan lepas, cerita apa murtad di Malaysia, Aisyah Bukhari. Tuan-tuan balik sekali lagi, masuk internet, Google, type nama Aisyah Bukhari, ada sana. Gambar dia ada, cerita dia detail ada. Majalah Al-Islam, tuan-tuan pernah dengar nama Majalah Al-Islam? Pernah pergi interview bapak dia, ada gambar semua dalam tu. Bapak dia yang kata Ustaz Bukhari imam ni, anak dia pamai kidnap, ambil malam bulan Ramadan, dia tengah sembahyang tarawih di masjid. Boyfriend mai ambil pergi. Start pada tu dia lost contact dengan anak dia sampai hari ni. Makan air mata bapak ni, makan air mata. Dia cerita dekat Majalah Al-Islam yang main interview dia, dia cerita betapa sayang dia ke anak ni. Betapa dia didik budak ni daripada kecil, bagi mengaji, dia tak tahu nak abang, dia hibah, tuan-tuan, hibah. Sedih ni tak apa lagi, dia hibah bila dia cerita pasal anak ni. Lemari baju anak dia tu, kain baju anak dia ni, jangan siapa pergi sentuh, jangan siapa pergi ubah, abang, kakak, apa anak, jangan. Itu saja kenangan dia dengan anak ni. Dia boleh balik pergi duduk melepok depan lemari tu, duduk tengok kain baju anak. Tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh tahu betapa murtad ini menjahanamkan keluarga yang kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lina Joy Azlina Jailani nama. Dulu kita ada satu lawyer, Datuk Zulkifli Nordin. Dah pernah dengar nama dia? Dia jadi hero bawa kes-kes ni ke mahkamah dulu. Datuk Zulkifli Nordin. Dia kalau tuan-tuan panggil main suruh cakap benda tu, sampai subuh esok dia boleh bercakap tak habis cerita pasal benda ni. Dia experience benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keenam, kekecewaan kerana keruntuhan rumah tangga. Boleh murtad. Dia kahwin, kerana nak kahwin dia convert, dia masuk Islam. Laki yang kahwin dengan dia ni buat tahanan kat dia, buat tahanan kat dia, buat naya dia. Akhirnya rumah tangga berantakan, bercerai. Dia bukan marah laki dia saja, dia marah agama tu sekali.
Aku sacrifice, aku tinggal mak ayah aku tinggal keluarga aku tinggal segala-galanya. Aku menikah dengan hang. Aku ingat hang nak jaga aku. Hang buat kat aku macam ni. Dia bukan marah bekas lelaki dia. Dia marah sekali dengan agama sekali. Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang ketujuh, geng mu'alaf yang dipujuk untuk masuk Islam, kemudian diabaikan. Piduk tarik ni semua memang masuk Islam, lepas itu follow up tak ada. Tak jaga. Kebajikan dia tak jaga, kasih sayang dia pun siapa tak bagi. Yang hari itu hampir pujuk ajak sampai sungguh-sungguh, dia dah tinggal semua kehidupan dia, dia main ke agama kita pergi buat lagu tu dekat dia. Frustrated dia. Ada sebahagian kes murtad ni kerana salah dia, tapi ada sebahagian murtad kerana salah kita orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka berlakulah kes murtad ni tak habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, di Malaysia bila ada permohonan murtad ni, dia kena go through macam-macam channel. Dia kena pergi minta dekat mahkamah syariah permohonan untuk murtad. Mahkamah tak akan bagi senang-senang. Hantar dia pergi dekat satu jawatan kuasa, dia panggil jawatan kuasa istitabah. Jawatan kuasa ni akan duduk dengan dia, pujuk dia, terang balik tentang rugi dia apabila dia tinggal balik Islam. Orang yang nak menganggotai jawatan kuasa istitabah ni, dia kena orang yang bukan tak boleh tangkap muat. Dia kena orang yang ada power bila bercakap, yang bila bercakap tu boleh convince, boleh bagi yakin balik dekat dia. Kata okey, batalkan niat nak keluar Islam, nak duduk balik dari Islam. Dia kena orang macam tu. Orang yang bila bercakap tu, sekali cakap, sekali dengan kasih sayang, sekali dengan boleh bagi dia nampak betapa salahnya keputusan dia kalau sekiranya dia nak keluar daripada Islam. Kena orang macam tu. Tak boleh pergi duduk makan gaji, bercakap macam nak bagi lepas, duduk tengok time, cakap duduk tengok jam, nak belah, jangan. Takkan selesai masalah. Buang masa kalau bubuh orang macam ni untuk nak pergi cakap dengan geng-geng yang nak murtad ni. Baik, lagi satu tuan-tuan kena tahu apa dia? Apa implikasi, apa kesan kepada murtad? Apa kesan dia? Satu, kalau sekiranya dia orang lelaki-lelaki, dia murtad, tapi mahkamah tak luluskan permohonan dia untuk nak murtad, dia dah murtad dah. Dari segi agama dia murtad dah. Cuma undang-undang tak membenarkan dia murtad secara rasmi, dia dah murtad dah. Kalau dia pergi sembelih ayam boleh makan tak? Tak boleh dah. Itu implikasi. Kita duduk tahan dia, tak bagi dia pergi sembelih ayam, sembelihan dia sudah jadi bangkai, kita tak boleh makan dah. Implikasi. Nikah dia terpasah dah, dia suami isteri, hak lelaki-lelaki ni sudah murtad, tapi mahkamah tak lepas dia, tak benarkan dia murtad. Dia masih hidup dengan bini dia. Hubungan dia dengan bini dia sudah jadi zina. Sudah jadi zina. Kalau terhasil anak, itu anak zina. Itu implikasi. Tuan-tuan, yang ketiga, kalau bapa murtad, anak dah ada anak darah, nak menikah, dia dalam proses nak minta mahkamah benarkan dia untuk murtad. Mahkamah tak lepas dia lagi, anak nak kahwin, dia pergi jadi wali, boleh tak? Tak boleh. Kalau orang tak tahu, orang rekod juga dia sebagai wali bagi menikah, sah tak nikah tu? Tak sah, tuan-tuan. Habis anak tu macam mana tu? Anak yang kahwin tu jadi macam mana? Allahu Akbar, cerita panjang. Tak boleh mewarisi harta pusaka. Dan kalau dia mati dalam tempoh tu, mayat dia sudah tidak boleh diurus secara Islam. Haram. Tak boleh urus secara Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bahaya-bahaya yang ada. Bukan sahaja tidak boleh urus cara Islam. Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kalau dia mati sedangkan dia sudah murtad, tapi proses belum selesai, tapi dia mati, dia dianggap mati murtad. Dia ni tidak boleh. Quran kata apa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tidak boleh sembahyang ke atas mayat itu. Wala taqum ala qabrih, bukan tak boleh sembahyang, hang Nabi berdiri atas kubur dia doa pun tak boleh. Siapa kata? Quran kata.
Surah At-Taubah ayat 84. Innahum kafaru billahi wa rasulih, kerana mereka ni sudah kufur kepada Allah dan kepada Rasul. Wa matu wa hum fasiqun, mereka mati sedangkan mereka dalam keadaan fasik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Talib dulu zaman dia, dalam sebuah hadis dia kata apa, an Ikrimah anna Aliyan radhiyallahu anhu harraqa qauman fabalagha ibn Abbas faqala law kuntu ana lam uharriqhum li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'azzibu bi'azabillah wa laqataltuhum kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinah faqtuluh atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Apa cerita dia? Ikrimah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada orang murtad pada zaman dia. Dia hukum apa? Dia bakang. Sayyidina Ali ni agresif. Dia bakang orang yang murtad ni. Fabalagha ibn Abbas faqala law kuntu ana lam uharriqhum. Cerita Sayyidina Ali pergi bakang orang yang murtad ni sampai kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia kata dekat Sayyidina Ali, dia kata kalau aku tak hukum macam ni, aku tak bakang mereka. Pasal apa? Dia kata li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, kerana Nabi dah kata dah, la tu'azzibu bi'azabillah. Nabi kata apa? Jangan kita pergi seksa orang dengan seksa yang Allah dah buat. Maksud dia apa? Api ni Allah saja boleh guna. Untuk nak seksa ni Allah saja boleh guna api. Tuan-tuan, kita duduk di kampung duduk bakang sarang tebuan tu kira guna? Bakang sarang tebuan, cucuh nyamung, bakang sarang tebuan tiap pokok setak. Bolehkah bunuh binatang dengan guna api? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tu kacau je pun. Kacau nak bangun memang lama dah orang bunuh dengan api tu. Dia main cakap orang tak faham ni susah. Kan? Cari cara lain. Cari cara, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Nabi kata jangan siapa-siapa di kalangan hampa pi azab makhluk Allah ni dengan menggunakan azab yang Allah nak guna. Apa dia? Allah akan bakar orang yang berdosa dalam neraka dengan api. Kita tidak boleh pergi guna api untuk nak bakar makhluk lain. Tidak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata Ibnu Abbas kepada Sayyidina Ali, kalau aku tak buat macam ni, pasal ini melanggar apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan kepada isu murtad ni apa tuan-tuan? Kesimpulan dia paling koman kita ni apa dia? Kena doa dekat Allah, minta Allah buka pintu hati mereka balik kepada Islam. Paling koman, minta kepada Allah, ya Allah bukalah balik pintu hati mereka ni kembali kepada Islam. Kok mana cerita pun bagi ending hidup dia tu dia Islam. Itu paling koman kita kena buat. Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang bagaimana menyesainya orang yang membiarkan diri dia mati tidak di atas Islam. Menyesai. Dalam Quran surah An-Naba ayat 40 contoh. Tuhan kata apa? Inna anzarnakum azaban qaribah. Tuhan kata aku dah bagi warning tentang azab yang dekat. Tuhan kata dah bagi tahu dah kepada semua orang ni, azab ni qaribah, qarib, dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana manusia ni dia boleh tengok balik apa yang dia buat selama ni. Tuhan tunjuk balik. Bila tuan-tuan? Bila? Sama ada kita panjang umur, kita mati pada hari kiamat. Hari itu Allah tunjuk. Ataupun kita tak panjang umur, kita mati. Kita mati, Allah tunjuklah. Allah tunjuklah.
Mati-mati ni Allah tunjuk dah saat lagi kubur kita tu nak jadi raudhatun min riyadil jinan ataupun nak jadi hufratun min hufarin niran. Allah tunjuk dah. Bini kita tak tahu lagi, anak kita tak tahu lagi, adik-beradik kita tak tahu lagi, jiran sebelah rumah kita tak tahu lagi. Kita tahu dah. Allah dah tunjuk dah. Allah dah tunjuk dah. Hang saat lagi nanti nak masuk kubur. Kubur tu adalah hufratun min hufarin niran. Kubur tu akan jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Nauzubillahi min zalik. Allah tunjuk dah. Allah tunjuk dah. Kubur hang saat lagi nak jadi raudhah min riyadil jinan. Nak jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Allah tunjuk dah. Pada masa tu, kalau sekiranya kita Allah tunjuk kubur kita nak jadi lubang neraka, menyesal ni Allah Ta'ala yang mengetahui. Na'udzubillahi min zalik. So Quran kata apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir, dan berkata orang yang mati kafir, mati tak Islam ni, ya laitani kuntu turaba. Bila dia tengok ending dia nak masuk neraka, dia kata alangkah baiknya kalau pada dulu Allah tak jadi aku manusia, Allah jadikan aku turab, jadi tanah. Sebab apa? Sebab tanah tak akan dihisap, tidak akan kena syurga neraka. Baiklah daripada dulu Allah jangan bagi aku jadi orang. Baiklah daripada dulu kuntu turaba, aku ni jadi tanah aja lebih baik daripada jadi macam hari ini aku nak kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita yang akan kena kepada orang-orang yang murtad. Baik, masalah sambung. Dan kita sebaik-baik orang yang mati itu ialah orang yang mati kena bunuh oleh orang yang membunuh akan dia. Yang mati bagus ni apa dia? Orang yang masuk dalam medan perang dan dia mati kena bunuh dengan musuh. Itu mati baik, mati syahid, daripada orang-orang yang mati kafir murtad tadi ni. Ataupun kafir lain dengan perang ataupun sebagainya, ataupun dia mati kena bunuh dengan kafir lain ketika berlaku perang dan sebagainya. Sebagaimana tersebutlah hadis riwayat daripada Abi Umamah, dia kata khairu qatla man qataluhu, sebaik-baik orang yang kena bunuh itu ialah orang yang telah dibunuh oleh kafir-kafir akan dia, sebagaimana berlaku di dalam peperangan ataupun sebagainya, kerana ia mati syahid namanya, dia kata. Baik, summa qara'ah, kemudian dia baca ayat ni, firman Allah, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, ila akhir ayat. Kemudian membaca Abu Umamah akan ayat Quran yang menunjukkan atas betul kata itu, kira-kira maknanya, ingatlah wahai segala kafir, ingat orang yang mati beriman, yauma tabyaddu wujuh, hari di mana Allah jadikan muka dia di hari akhirat esok bercahaya. Kalau mati beriman, bangkit akhirat esok muka bercahaya, begitu. Manakala orang kafir, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka adapun orang yang hitam legam akan mukanya, maka dikata oleh malaikat kepada mereka itu, adakah jadi kufur sekalian kamu kemudian daripada beriman kamu? Itu dia. Bangkit-bangkit akhirat esok muka legam, tak ada cahaya, tak ada nur, habis. Maka dikata kepada mereka ni apa dia? Awaklah hang dulu di atas dunia mati tidak Islam. Ditanya kepada dia tu, maka rasai oleh sekalian kamu akan azab sengsara dengan sebab barang yang ada sekalian kamu kufur akan dia. Firman Allah, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang bangkit di hari akhirat esok muka berseri-seri bercahaya, maka iaitu mereka di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam syurga dan di dalam nikmat syurga yang berkekalan. Bermula mereka itu kekal di dalam syurga selama-lamanya. Itu dia. Yang ni orang-orang ni semua dia kena tahu, dia kena dengar dan dia kena insaf. Jangan sekali-kali dia pilih untuk nak mati murtad. Baik, berseri muka dan hitam legam muka di dalam Quran itu apa tafsir dia? Kata ulama, berseri cahaya muka orang-orang mukmin dan hitam legam muka orang-orang kafir itu, kata qil, berseri bercahaya muka orang-orang ahlus sunnah,
Orang yang di atas dunia ni, dia pegang kepada sunnah Nabi, dia bangkit esok muka dia cerah. Dan hitam legam muka orang-orang ahlul bid'ah. Di atas dunia ni, dia tak mau ikut jalan Nabi, dia pergi ikut jalan yang sesat. Dia ni bangkit esok muka hitam legam. Dan kata Qil, berseri muka orang yang ikhlas. Ada pendapat kata bangkit esok kalau muka bercahaya berseri, bermakna di atas dunia dulu ikhlas, dia satu orang yang ikhlas. Dan hitam legam itu orang munafik, dia kata. Dan ditafsirkan oleh ulama, putih dan hitam muka itu dengan dua pendapat. Satu, putih kinayah kepada sukacita hati. Bila mati masuk syurga, seronok tu muka dia berseri, dia kata. Dan hitam itu ialah duka cita dan duka nestapa. Orang yang mati kapiang, dia bangkit-bangkit dulu nampak api neraka, hati dia duka, muka-muka dia akan jadi hitam. Itu satu pendapat. Maka inilah dia kata pinjam cakap yang dipakaikan dia pada kata orang bagi orang yang mencapai yang dituntutnya. Putih muka dari sebab sukacita dan puas hati, dan dikatakan bagi orang yang tidak mencapai tuntutan dia, hitam legam mukanya kerana duka cita dan susah hati. Maka atas tafsir ini, makna putih muka yakni bercahaya dan berseri-seri itu adalah dengan sebab amal dia semasa di atas dunia. Demikianlah orang-orang mukmin apabila datang pada hari kiamat dengan membawa kebajikan amal saleh, maka sukacita ia dan mendapat balasan Tuhan akan nikmat ke atasnya. Dan ada pun orang kafir itu zalim apabila datang ia pada hari kiamat membawa amalan busuk dan amalan jahat, duka cita, kelam otaknya kerana tahu dia akan kena azab sengsara daripada Tuhan dia. Itu yang dikata di dalam tafsir Khazin. Kalau dalam kita dah baca ni Bahrul Mazi, dia starting kitab dia buat main hadis pasal muka ada nur, ada cahaya. Hadis daripada Anas bin Malik, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu abdan. Nabi kata apa? Allah akan jadikan muka seorang hamba itu bercahaya. Sami'a maqalati, apabila dia rajin duk dengar hadis Nabi. Dia suka dengar hadis Nabi. Allah jadikan muka dia ni bercahaya. Fawa'aha, sudah dia dengar, dia ambil faham apa maksud hadis itu. Summa ballaghaha anni, kemudian setelah dia dengar, dia faham, dia sampaikan hadis itu kepada orang lain. Nabi SAW janji apa? Allah akan serikan muka dia. Muka dia berseri, muka dia bercahaya, ada nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Nabi SAW cerita apa dia? Cerita di hari akhirat esok, orang yang masa hidup di atas dunia selalu berwuduk, kawasan anggota wuduk dia tu Allah akan bagi cahaya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Allah akan bagi dekat dia cahaya ghurran muhajjalin. Dalam hadis kata ghurran muhajjalin, kawasan mana yang kawasan wuduk tu Allah akan bagi cahaya. Maka kata Nabi SAW, faman istata'a minkum an yutila ghurratah falyaf'al. Nabi kata siapa yang ambil ayat semayang masa di atas dunia ni, yang dia mampu lajakkan kawasan wuduk dia, Nabi kata buat. Basuh tangan ni ujung jari sampai siku, dia basuh pergi sampai kepala bau ni, dia basuh. Lagi mana kawasan tu kena yang wuduk, kawasan tu semua akan jadi cahaya di hari akhirat esok. Itu kata Nabi SAW. So Nabi kata apa? Siapa di kalangan kamu, faman istata'a minkum an yutila ghurrah, siapa yang mampu untuk lajakkan kawasan wuduk dia, falyaf'al, buat. Pasal apa? Esok di hari akhirat esok dia akan jadi cahaya. Muka bercahaya dan anggota tubuh badan dia pun bercahaya. Kita tambah satu lagi apa dia? Satu hadis yang sebahagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Apa dia? Daripada Salim bin Nadar, dia kata ja'a rajul ila ibni Umar
fasallama alaih. Ini saja baca. Qal man anta? Qal ana khadinuk fulan. Wa ra'a baina 'ainayhi sajratan sauda. فقال ما هذا الأثر بين عينيك؟ فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فهل ترى هنا من شيء؟ Hadis dia daripada Salim bin Nadar. Dia kata satu orang sudah mai jumpa Ibnu Umar. Siapa dia Ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu orang sudah mai jumpa Ibnu Umar, fasallama alaih, dia bagi salam. Assalamualaikum ya Ibnu Umar. Ibnu Umar pun jawab waalaikumsalam. Dia kata man anta? Dia tahu siapa? Dia tak kenal. Qal ana khadinuk fulan. Dia kata ana hadinuk. Tuan-tuan pernah dengar orang sebut hadanah? Hadanah. Di USM dia ada satu center, dia panggil hadanah. Hadanah center. Asuhan. Taman asuhan, hadanah. Okey. Bila dia pergi jumpa anak Sayyidina Umar, dia tak kenal dia, man anta, hang siapa? Dia ni jawab, dia kata ana hadinuk. Aku dulu kecil-kecil hang mengasuh aku. Aku kecil-kecil hang mengasuh aku. Lami saya parang hang tak kenal dah. Tapi dulu hang mengasuh aku. Fulan, nama aku, dia beritahu. Wa ra'a baina 'ainaihi sajdatan sauda. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab tengok budak hang mai jumpa dia ni, dai ni ada tumpuk hitam. Nampak macam orang rajin semayang kan? Dia nak tumpuk hitam di dai. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, oh dia hebatlah, dia anak Sayyidina Umar, dia riwayat hadis sampai berapa banyak. Dia ulama besar. Dia tengok budak ni mai jumpa dia, dia tak kenal hang siapa, dia kata. Wa ra'a baina 'ainaihi sajdatan sauda. Dia tengok ni atas dai ni tu dia tumpuk bagus punya. Faqala, kata anak Sayyidina Umar, kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, dia kata ma hadzal athar baina 'ainaik. Dia tahu dai hang tumpuk macam tu. Awak dai hang tu ada kesan hitam tu. Faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum. Fahal tara ha huna min syai'? Dia kata aku ni, aku duk bersahabat dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar bapa aku, dengan Uthman. Dia kata aku ni, hang ada nampak ada aku macam tu? Dia pergi tanya macam tu pula lah. Kan? Hang ada nampak ada aku macam tu? Hadis ini dhaif, tapi ada dibincangkan di sana sini. Jadi orang tanya balik, Datuk macam mana? Kira kalau kawan tu dai dia, kira macam mana? Salah? Datuk macam mana nak kena pergi duk kikih buang? Datuk macam mana nak kena pergi duk apa ke kosmetik apa ke macam mana? Kena ambil kulit tang mana, ambil tempek dan bagi hilang ke apa macam mana? Itu yang sebab baca tu. Pasti ada dibincangkan benda ni. Okey. Baik. Hadis itu riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab dia Al-Kubra. Hadis tadi ni. Tapi dikatakan dhaif. Okey. Baik, apa kata ulama tentang benda ni? Tentang orang yang dai dia ada lekat kesan ni. Apa kata ulama? Ulama kata simple. Fa hukmuha hukmun niyyah. Ulama kata benda tu hukum dia berdasarkan niat dia. Niat apa? Kalau dia jadi hitam tu kerana dia pergi duk tonyoh, dan kerana niat dalam hati dia nak bagi orang tahu kata dia kuat ibadat, maka itu tak bagus, dia kata. Tapi kalau dia kulit dia ni jenis kulit sensitif, kulit dia sensitif, dia ada semayang macam biasa aja, tapi dia lekat kesan, maka itu tidak jadi satu kesalahan apa-apa bagi dia. Dia bagi macam tu punya jawapan. Okey, jadi tak sahlah bila duk tengok tu pergi duk kata macam aku semayang berapa puluh tahun tak jadi, boleh dia ni baru 4 hari semayang.
Tak usah. Yang tu semua nak jadi makcik kia hadis mula tadi. Tak mau. Tak mau. Yang tu masing-masing dengan Allah. Kita punya ibadat dengan Allah, Allah nilai kita, Allah hisap kita. Ikhlas kita, ikhlas dia siapa pun tak tahu. Allah saja yang tahu. So benda-benda macam tu bukan topik untuk dibincangkan, bukan satu topik untuk diapa-apakan. Tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita kata wajah muka berseri-seri dan sebagainya ni, dia ada disebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk tafsir ayat 106 surah Ali Imran. Lepas tu dia akan main cerita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada banyak. Kita nanti garapkan cerita dia sekali lalu. Benda-benda yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak dapat kepada umat lain. Banyak. Di antaranya hadis yang insya-Allah kita akan baca nanti. Di antaranya hadis apa dia? Hadis satu orang mai jumpa satu sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' bin Azib. Dia Al-Bara' bin Azib cerita satu orang sudah mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai topeng besi nak pergi perang. Mai macam transformer nak pergi perang. Dia mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Uqatil atau uslim?" Lah ni saya nak buat hal mana dulu ni, dia kata ni. Saya ni dah pakai uniform baju besi nak pergi perang dah. Saya nak pergi perang ke? Atau saya nak masuk Islam dulu? Tak Islam lagi rupanya. Tak Islam lagi, tapi semangat nak pergi perang. Ada tak ada tuan-tuan? Orang bukan Islam, tapi dia baik dengan Islam. Ada. Kita tak boleh pukul borong. Sah kata bukan Islam ni semua musuh. No. Ada yang bukan Islam, tapi dia baik. Dia baik dengan kita. Saya duduk taman sebelah ni, jiran selang satu rumah saya Cina. Ya Allah, sampai saya naik segan kat dia. Mr. Teo kalau dia dengar saya, dia sebut nama dia pula. Kawan buah limau makan tak habis. Kan, selang satu rumah dengan saya. Allahu Akbar. Dia kira nak main bagi benda di rumah saya. Bagi dia naik takut. Nak keluar rumah tengok dulu dia nampak ke tak. Nampak ya? Bos, main hantar limau. Dekat anak raya limau lah. Waktu lain ni, bos, buah mata kucing. Bos, buah mempelam. Bos, jambu ayam. Esok bos, jambu batu. Kacau tuan-tuan. Non-Muslim. Kadang-kadang main tanya kita, saja dia nak bercakap pasal Islam, dia main tanya kita, "Bos, saja mau tanya you ah." Dia tanya benda-benda berkaitan dengan Islam. Kan? Bukan semua lah, bukan semua kita nak borong sekali, no. Ada yang depa ni hati depa tu Allahu Akbar. Awaklah Allah tak buka sikit lagi bagi dia masuk Islam. Kan? Ada. Non-Muslim tapi mai duk tanya kita. Bila mai musim korban, raya korban, dia mai tanya. Dia tanya you satu, dia kata, "Kalau kira non-Muslim mau bagi lembu untuk masjid potong boleh ke?" Itu saya nak bagi pasal apa? Sajalah ini bagi orang susah makan. Dia nak buat. Pegang tangan dia, asyhadu alla ilaha illallah, dia tarik balik. Kan? Kita kata kat dia, kita kata, nak abang macam mana ke hang ni? Main tangan hang bagi masuk Islam orang senang lah. Hang sikit pahala nanti duk dapat dengan kebaikan yang duk ada kat hang ni. Kan? Bagus. Tak jahat-jahat lah. Itu satu bab. Ni hak bagus ni pun ada. Tuan-tuan, ni kita anak-anak muda kita duk kerja kelang macam-macam di Penang tu. Ada bos-bos yang Cina, yang apa, yang non-Muslim. Dia pula duk fikir pasal ni, budak-budak ni tak pergi sembahyang Jumaat. Dia pula duk fikir. Dia pula panggil HR Muslim. Dia kata, you make sure dia orang pergi sembahyang. Dia pula susah hati, depa ni tak pergi sembahyang Jumaat. Budak-budak Melayu ni sonok tak pergi sembahyang, sonok. Dia yang non-Muslim susah hati, depa ni tak pergi sembahyang. Ada tak ada tuan-tuan benda macam ni? Ada. Pening.
Kan? Ini benda-benda macam ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai dia ni rajul muqanni' bil hadid. Dia kata rajul muqanni' bil hadid. Dia mai, dia pakai mas, dia pakai topeng besi, pakai cara nak turun pergi perang. Dia mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, uqatil au uslim. Dia kata, Rasulullah, nak tanya ni, saya nak pergi perang dulu kan, saya nak masuk Islam dulu baru pergi perang? Allahu Akbar. Macam ni pun ada. Nabi kata dekat dia, masuk Islam dulu, lepas tu pergi perang. Okey, dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Nabi kata alhamdulillah, pergi. Mati dia, syahid di dalam medan perang. Mati dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang mai habang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, syahid tadi mai pakai besi masuk Islam tadi, dia syahid dalam medan perang. Baru tak sah mengucap syahid dalam medan perang. Nabi kata apa? Nabi kata amal qalilan wa ujira kathiran. Amila qalilan wa ujira kathiran. Nabi kata Allahu Akbar. Amal dia sikit tapi pahala dia besar. Dia baru masuk Islam, tak sah ni, baru masuk Islam, baru satu perang dia masuk pergi. Tapi Nabi kata apa? Wa ujira kathiran, dan diberi balas kepada dia besar, banyak pahala Allah bagi dekat dia. Hadis itu sahih, riwayat Al-Bukhari. Ini untuk siapa tuan-tuan? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuliah bulan depan insya-Allah, kalau tak ada hari apa, kita akan tengok lagi beberapa hadis yang menceritakan tentang istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Allah tidak pernah bagi kepada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar, kita nanti sendiri nanti tahu, Allahu Akbar. Beruntungnya kita, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad, dan Allah bagi dekat kita Islam dan iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.